أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Sambungan baru ni ialah bahagian kena halaman 13 dah. Muka surat 13. Kedudukan hadis dalam Islam. 9.1. Setiap apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, sama ada untuk menjelaskan hukum-hukum syarak atau mentafsir dan melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran, dinamakan Al-Hadithun Nabawi. Jadi semua benda yang mari daripada Rasulullah selain daripada Al-Quran, jadi ia keluar daripada mulut Rasulullah ni dua, sama ada daripada dia sendiri ataupun daripada Quran. Jadi selain daripada Al-Quran, ia keluar daripada dia sendiri dengan tujuan untuk nak jelaskan hukum syarak, nak tafsirkan Al-Quran itu, maka itu dinamakan hadis An-Nabawi. Hadis ini sama ada bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala atau ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala itu dia terima wahyu. Kalaulah sekiranya wahyu tu sampai kepada dia, dia ucapkan salin tok tupuh setiap kalimat daripada Allah, itu Al-Quran. Tapi itu bila wahyu tu bagi ilham kepada dia, tapi dia lafaz dalam bahasa dia, itulah dinamakan hadis. Jadi perbezaan ni kita nanti tengok depan ni saya buat cara cara catat tu macam ni dah. Allah Subhanahu wa taala bila dia sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu, kalam Allah. Kemudian kalam Allah itu juga disampaikan kepada kita, dia panggil Al-Quran. Kalam Allah, Rasulullah tak ubah sikit pun, sebutir huruf pun dia tak ubah. Itulah yang disampaikan oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama dia ialah Al-Quran. Jelas itu dah. Kadang-kadang kalam Allah juga, tapi Rasulullah guna bahasa dia sendiri. Itu beza dah. Dia guna bahasa, dia modify sikit. Tapi benda tu daripada Allah. Ini dinamakan hadis kursi. Sebab tu hadis kursi dia bunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, firman Allah taala. Nampak tak? Sabda Nabi, firman Allah. Maknanya itu kalam Allah, tetapi Nabi ucap dengan bahasa dia. Contohnya bila Nabi sebut, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Siapa dia kata? Allah kata. Tapi Allah tidak ucap bahasa itu. Nabi faham daripada apa kalam Allah, tapi dia ucap guna bahasa dia. Jadi beza antara hadis kursi dengan Al-Quran, kedua-duanya kalam Allah, tapi ya bezanya bahasa tu. Sama ada bahasa Allah sendiri
ataupun bahasa Nabi. Bahasa Allah itulah Al-Quran. Kalau bahasa Nabi dia panggil hadis kursi. Biasa dengar dah ada hadis kursi kan? Tidak biasa dengar dah. Orang dia sebut hadis kursi. Baik. Kemudian daripada Allah juga. Wahyu Allah. Kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Bukan kalam Allah. Cuma wahyu saja, petunjuk saja. Sebab Nabi ni daripada wahyu Allah itu, pertuturan dia tu terkawal. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak akan bertutur melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Inilah dinamakan kalam ni kalam Nabi. Inilah dipanggil hadis nabawi. Beza tu dah. Al-Quran, hadis kursi dengan hadis nabawi. Agak jelas tu dah. Kita tak tukar dah. Buat carta gini kita boleh buat dalam bentuk esei boleh ni. Sebutkan perbezaan kata soalan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Ambil carta terdepan boleh buat kadang ni. Adapun kalam Allah ialah apa ni? Adapun Al-Quran ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan kepada kita tu betul-betul daripada Allah dengan tidak mengubah walaupun satu huruf. Adapun hadis kursi juga kalam Allah, tetapi Nabi lafaz dalam bahasa dia yang tersendiri. Itulah dinamakan hadis kursi. Adapun hadis nabawi ialah wahyu daripada Allah dan Nabi menggunakan kalam ucapan dia. Kita dah jumpa hadis itu ialah hadis nabawi dah. Jelas hadis itu dah? Okey. Contoh hadis kursi. Tengok ni contoh dia. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Nampak tak sini? Daripada Nabi tapi ambil daripada Tuhan. Jadi perkataan Tuhan ni. Jadi hak bunyi belakang ni bukan perkataan Nabi, perkataan Tuhan ni. Cuma bahasa Nabi. Lagu mana bunyinya? Ni bukan Nabi kata, Nabi tidak kata hamba, dia umat dah. Apabila seorang hamba menghampiriku, hampir siapa? Hampir Tuhan lah. Bukan hampir Nabi ni dah. Nampak kan ya? Nama kata hampiri Nabi ni. Nabi salim maksud Tuhan ni dah. Apabila hamba Allah lah, kita ni menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Siapa dia kata? Tuhan kata. Tuhan kata kalau hamba aku ni nak kat aku jalan mari kat aku sejengkal, melangkah menuju aku sejengkal, aku akan melangkah kepadanya sehasta. Kalau hamba aku mari kat aku ni sehasta, aku pergi ke dia sedepa dah jalan. Kalau hamba aku mari kat aku jalan kaki, aku berunggar pergi kat dia. Dok royak ni pada kita kanduk Tuhan dah. Ni hadis begini nak bui gapo ni motivasi kepada orang yang banyak dosa. Tak ada adalah dosa kita banyak, Tuhan terima kedok. Bila dia taubat tu, sejeka aja Tuhan kata, aku teringat Tuhan dah, aku nak pergi ke Tuhan dah. Sejeka aja kita jalan pergi ke dia. Serta dah dia pergi ke kita. Kan tak? Kita mari serta ke dia, dia pergi sedepa. Kita jalan di hunggar.
Ni boleh ke orang hak bahasa pelik dia kata sudah ni menyamakan Tuhan dengan makhluk dah. Sebab apa? Tuhan kata dia berlari. Apa nak kata orang? Nah. Tak boleh benda ni sensitif dia kata sudah. Jadi mujassimah dia kata, menjisimkan Allah. Musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab apa? Ada pulaknya kata Tuhan berongga. Supaya Tuhan ada kaki. Apa nak kata orang? Tapi duk berasa demo sini tidaklah setara tu dah cirik-cirik belaka. Bila kata Tuhan berongga tu, tidaklah nampak piung-piung duk laku sepuluh kita. Jadi bukan nak syarah hadis tu, nak royak lagu tu lah hadis kursi. Nabi sabda tapi Tuhan kata. Baik, ni poin 2 pula. Al-Quran merupakan sumber rujukan asas kepada syariat Islam. Terkandung di dalamnya perintah mewajibkan taat dan patuh kepada segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terjemahannya, tidaklah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap mengikut hawa nafsunya, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu beza kita dengan dia. Setiap patah, setiap kalimat yang tubik daripada mulut Nabi adalah diwahyukan. Sebab tu dia layak dijadikan contoh, jadi uswah, jadi kudwah. Nak jadi contoh, sampel ni kena perfect, kena ideal, kena tak ada salah. Betul tak? Siapa dia boleh tiru dia, maka orang tu boleh markah banyak. Ukuran Tuhan dia nak ukur kita, nak letak martabat kita ni tinggi rendah, dia buat sampel. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kira banyak sikit. Amalan banyak sikit tu nombor 2. Di sisi Tuhan, siapa dia serupa dengan Nabi? 10% ke, 20% ke, 80% ke? Siapa dia paling banyak peratus serupa dengan Nabi, dia akan tinggi markahnya. Sebab tu di kalangan sahabat ni, umat Nabi Muhammad nombor 1 duduk di Abu Bakar, Sina Abu Bakar. Sebab dia tiru Nabi tu, orang panggil sauyuk tepek. Duduk dia habis benda dia tiru. Situ dia. Sebab apa? Dia boleh jadi contoh ni sebab segala perbuatan dan tutur kata dia bukan dengan nafsu, melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guided, dia ni dibimbing. Situ dah. Okey. Jelaslah bahawa sumber asas kepada syariat Islam ialah Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin sama sekali bagi setiap Muslim untuk memahami syariat Islam, melainkan dengan merujuk kepada 2 sumber tersebut. Ini akidah kita. Kita nak tolak hadis, nak pakai Quran saja, mustahil kita dapat faham syariat Islam. Contoh, ada ke dalam Quran sebut Zuhur sembahyang 4 rakaat? Tak jumpa dah. Kita tahu bagi mana sembahyang Zuhur 4 rakaat? Hadis lah. Dalam Quran dia suruh sembahyang saja. Suruh perintah suruh sembahyang. Rupa bentuk sembahyang, kaifiat, cara-cara, kaedah nak sembahyang tu duduk dalam hadis. Situlah. Baik. Al-Quran ni hadis. Kedua-dua ni adalah syariat Islam. Kedudukan dan kepentingan hadis dalam Islam dan syariatnya semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke zaman para imam mujtahid dan sampai ke hari kiamat tidak dapat dinafikan lagi. Itu mudah saja. Kedudukan hadis dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dia kena dua-dua. Tak boleh nak taat kepada Allah saja, dalam masa yang sama kita tak taat kepada Rasul.
Taat kepada Allah bermakna taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul bermakna taat kepada Allah. Sebab Rasul dengan Allah ni dia tidak akan selisih sikit abu. Faham tak? Jadi dalam surah An-Nisa pula ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itu dia. Dalam surah Al-Hashr pula ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah, hendaklah kamu mengambilnya, dan apa saja yang dilarangnya, hendaklah kamu menjauhinya. Okay. Ayat-ayat di atas, 3 ayat tadi, menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk dipatuhi dan ditaati dengan izin Allah sahaja. Ini Allah, Rasul kita Nabi Muhammad kan. Serupa. Patuh kepada Rasul makna patuh kepada Allah. Deraka kepada Rasul makna deraka kepada Allah. Gambar ni untuk nak faham tu benda ni. Maknanya benda tidak akan berubah, tidak akan berselisih antara Allah dengan Rasul. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul bererti patuh kepada Allah. Deraka ke Rasul, deraka kepada Allah. Seseorang itu tidak dikira beriman selagi dia tidak berhukum dengan hukum Allah dengan mengambil contoh teladan daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak junjung hukum Allah, nak patuh kepada Allah. Bagaimana nak patuh, bagaimana nak junjung, kena tengok pada batin tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah macam biasalah, daripada Allah tu terbitnya hukum, siapa kepada Rasulullah, dia menjadi sampel untuk kita contohi. Nabi Muhammad ni sebagai sampel. Sebab kita nak faham direct daripada Al-Quran, itu secara teori. Bila-bila pun kali kita pergi belajar mana teori tak faham, acik buat contoh kata. Kita tengok contoh, baru kita faham dah. Kita ngaji gapo-gapo ada semua contoh. Jadi contoh tu duduk di tubuh Nabi. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyamai taat kepada Allah. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Sesiapa yang taat padaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang menderhaka padaku, sesungguhnya dia telah derhaka kepada Allah. Mudah tu dah. Siapa dia taat kepada aku, tu Nabi kata, maknanya dia taat ke Allah. Kalau dia derhaka ke aku, walaupun tidak nampak derhaka kepada Allah, dia automatik dia jadi derhaka kepada Allah. Oleh yang demikian, Al-Quran dan hadis saling kait mengait antara satu sama lain. Meragui hadis bermakna meragui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung bererti meragui perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan keseluruhan ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hadis mempunyai otoriti dalam menjelaskan Al-Quran di samping menjadi penyokong, penghurai kepada hukum-hukum terhadap nas Al-Quran. Gini, apa peranan hadis ni? Hadis ni terhadap Al-Quran, nombor satu dia jadi penjelas. Kalau barang yang tak jelas dalam Al-Quran tu, dia tolong penjelas. Dia menjadi penyokong, nak menguatkan lagi Al-Quran itu. Dia juga menjadi penghurai hukum. Ni. Artinya, dengan semata-mata Al-Quran, kita tidak akan jelas dan kita tak boleh tahu gambaran hukum. Apa yang menjelaskan Al-Quran itu ialah hadis. Hadis ini menjelas, menyokong dan menghuraikan hukum. Ini menunjukkan bahawa kedudukan hadis berada di tempat kedua selepas Al-Quran. Hadis adalah sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran. Ini Al-Quran, hadis duduk nombor 2. Tak boleh nak pisah antara Al-Quran dan hadis.
Kalaulah kita berasa pentingnya belajar tafsir Al-Quran, begitu juga pentingnya belajar hadis. Betul? Okey. Asas ini dipahami daripada sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman. Baginda bertanya. Nabi tanya, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Qala aqdi bi kitabillahi azza wa jalla. Qala fa in lam tajid fi kitabillahi azza wa jalla, qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, qala ajtahidur ra'yi. Terjemahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak hantar Muaz ni ke Yaman, nak jadi governor ni dah. Nabi nak tengok sebab dia ni wakil Nabi di Yaman. Dengan apa kamu menghukum apabila dikemukakan kepada kamu persoalan hukum? Bila rakyat sana tanya hukum, mu nak cari mana nak jawab hukum? Katanya Muaz, dengan kitab Allah. Rasulullah bertanya, sekiranya tiada dalam kitab Allah, mu cari-cari dalam kitab, dalam Quran itu tak jumpa. Maka Muaz kata, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, jika tiada dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada dalam kitab Allah, menuak guano. Tengok Quran sama telah dah tak ada. Tengok dalam hadis pun tak jumpa nak jawab hukum ni. Maka katanya Muaz, dengan pendapatku. Ini dipanggil ijtihad. Pendapat pun bukan pendapat yang bebas. Pendapat apa yang dia faham daripada Quran. Setelah dia faham Quran, faham hadis, dia proses dua tu, maka dia keluar hukum yang baru. Tambah-tambah kalau jumpa benda baru. Sebab Islam hukum dia hidup dari zaman ke zaman. Itulah perlunya ijtihad. Sebab benda baru dalam dunia. Orang tanya misalnya isu gelatin, apa dah? Air kumbahan. Nak jawab ke mana? Muka tak ada zaman dulu. Nak jawab ke mana? Lagu mana hukum nak semaya atas kereta api misalnya? Tak ada zaman Nabi kereta api. Kita nak kiyah ke gapo? Semaya atas kereta api. Nak kiyah ke gapo? Nak semaya hamba terus naik dah kereta api, terus semaya boleh caca. Dia serka aja kocok. Dodeh, duduk semula. Lepas tu boleh semaya duduk tu, kita nak ambil hukum mana? Ni lah perlu kepada ulama ni, dia kiaskan dengan apa? Dengan perahu. Pasal apa kau perahu dengan kereta api dah? Kereta api panjang gitu, perahu dalam air dah. Waktu atas darat. Dia tengok, dia tidak tengok. Dia nak kias hukum ni, dia tak tengok rupa. Dia tengok illah. Sebab. Illah ni panggil sebab Sebab apa naik perahu tu kena semaya bila duduk? Sebab kocok tak boleh diri. Jadi butik kocok tu nak. Tak hidup caca reboh. Maka atas kereta api pun reboh juga. Reboh sama reboh tu dia panggil illah yang sama. Dia tak boleh tengok rupa. Kira orang pondok mula dia buat sama hukum, analogi lah. Nak buat. Dia kata wah terung dengan telur. Tak ada. Jangan kiyah dia kata terung dengan telur. Bukan terung panjang tu, terung bulat. Dia panggil apa? Terung apa? Dia macam telur juga dah. Ambo pun tak reti nak sebut tu terung bulat dah. Tak ada nampak dah telur ni kau pupuh dah. Terung bulat ni ingat kecil-kecil mula ada macam telur dia dah. Pasal telur tu serupa dengan terung. Jadi dia kutik-kutik terung, mak dia kutik-kutik terung, dia capuk kat jendela. Enggak dia kutik-kutik telur, dia kelis serupa, muka rupa terung dengan telur, dia capuk kat jendela juga. Hancur lebuh lah telurnya. Jadi dia kata tak boleh nak kiyah terung dengan telur. Pasal apa? Rupa serupa. Dia kena tengok illah dia sebab. Terung tak boleh kiyah dengan telur sebab dia kawan tu pecah, kawan tu dak. Sebab tak serupa dah. Okey. Hadis ni lah nak kepada kepakaran ulama untuk mengkias, untuk ijtihad. Inilah sebab tu Muaz ni dia boleh buat gini sebab dia ni dia pakar. Dia mendalami dah Al-Quran dengan hadis. Kalau kita duduk kita tak boleh buat sebab apa? Quran tak tahu mana, kita hadis pun tak reti dah. Itu dia. Jadi ginilah turut tiang dia Quran, tak ada dalam Quran, tengok pula dalam hadis, bila tak ada dua tu, ni. Tu sebab ada setiap tahun majlis fatwa.
Ada dengan mufti. Tujuannya nak waktu bi hukum baru. Hukum tak ada zaman Nabi. Kan banyak kan kita berdepan dengan law ni ngab ni hukum baru ni. Maka di sinilah perlu kepada ijtihad. Dan poin 7 dah. Golongan yang menolak hadis sebagai sumber rujukan kepada asas Islam sambil mendakwa mereka ialah Quraniyun. Oh dia ada. Rasa di Kuala Lumpur ada lagi di Selangor dan golongan yang di mula zaman dulu ingat tak? Kasih Ahmad. Apa dia ingat tak? Dia tolak hadis kan? Dia gelar pokok ni Quraniyun. Bunyi comel tak? Quraniyun ni makna ahli Quran. Nak Quran saja tak si hadis. Istilah molek. Tapi jatuhnya benda tak molek. Dengan dia gelar diri dia Quraniyun, dia tolak hadis. Mana? Yang hanya menerima Al-Quran sahaja tanpa hadis adalah suatu pegangan yang batil. Palsu. Tak boleh pegang Quran saja. Sayangnya kawan tu dah. Saat akhir pokok Jakim pergi pujuk dia supaya kembali dekat dia nak mati dah. Tak berjaya. Mati dalam keadaan dia tolak hadis. Tak tahulah sekah Tuhan lagu mana nasib dia dah. Ini adalah kerana Al-Quran sendiri telah memerintah supaya mematuhi arahan Rasulullah tanpa berbelah bagi sebagaimana penjelasan di Paranai poin 3. Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan mereka yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kepada perselisihan yang timbul dalam kalangan mereka atau menerima tanpa rela hati dianggap golongan yang tidak beriman. Tengok. Terima Quran saja, hadis tak terima, dia kira tidak beriman juga. Maknanya dia beriman kepada Rasul tu, dia tolak. Hukum ini termaktub dalam surah An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terjemahannya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Maknanya tidak beriman kalau kita tidak letak Nabi depan. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. Dia terima hukum yang Nabi buat tu dengan terima hati dan menerima keputusan itu dengan hati sejahtera. Itu dah. Pada maknanya hujah yang kukuh dia kemukakan sini, wajib kita meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim. Oleh kerana itu Rasulullah tak ada dah learning. Jadi kita kena jadikan hadis itu sebagai hakim dalam semua permasalahan kita. Baik, nombor 7 dan sikit lagi dah. Macam biasalah isu kita lapis minit lagi dah. Dah hampir lapis suku lah dah. Boleh deh. Kau orang sini bila masuk isu kena putih lalu boleh deh. Pasal kalau tempat ambo putih lapis suku kan gitu kan. Lapis tu dia. Balik kita tak apa galik kecik orang dengar. Dia dah janji kan, janji lepas isu nak jumpa ke apa dia. Buat nak tak klik lagi dia. Peranan hadis dalam Islam. Al-Quran hanya mengandungi asas-asas hukum. Kita nak faham ni. Al-Quran itu memang iyalah. Tapi dia ada asas hukum. Tanpa menyentuh perincian. Detail dia tak ada Al-Quran. Macam sebut tadilah. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak sebut. Dia tak sebut sesuatu. Dan cabang-cabang yang telah ditetapkan. Dan tidak berubah dengan peredaran masa serta tidak tertakluk kepada perkembangan yang berdasarkan perbezaan manusia. Al-Quran menyentuh masalah-masalah akidah, ibadat, adab, akhlak dan sejarah umat-umat terdahulu, tetapi semuanya itu secara umum. Dia tak ayat detail. Sebab jadi tebal lah Qurannya. Tak boleh hafal lah Quran kalau ayat belakang semaya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, no. Tak ada orang hafal lah Qurannya dah. Al-Quran ni dia ada asas-asas hukum. Tiada perincian, tidak berubah dengan peredaran masa.
Dalam dia menyentuh apa? Akidah, akhlak, ibadat, adat, sejarah umat-umat terdahulu. Secara umum, semua ni dia sapa kepada kita ni secara umum. Nak perinci, tengok hadis. Jadi baru kita berasa apa kita nak ngaji hadis ni. Tapi hak kita ngaji ni bukan hadis lagi ni. Nak tahu gapo dia hadis lah. Jadi hak nak ngaji hadis tu, moga-moga dipahamkan ngaji dah sini dah. Bulu-bulu mana dah, Dr. Muhyiddin ajar tu. Hak tu hak sebenarnya. Ni nak tahu dulu gapo dia benda hadis saja dulu. Nak tahu selok belok peraturan dia, patai larang dia apa semua situ saja dah. Okey. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menyampaikan kitab Allah, tetapi baginda juga diperintahkan untuk menjelaskan kandungannya sama ada menghurai dan mentafsirkan. Jadi sebab tu hamba sebut tadi Rasulullah tu sebagai sampel. Siapa dia boleh turut sampel ni, dialah orang yang terbaik. Hamba tertarik mula Tok Guru ni aziz kita bekas MB. Ceramah dia di tahun 81 lagi hamba. Hamba duk 82 hamba baru tu ngaji. Dia buat contohnya, dia kata gini dia. Kalau kita ni kata pakat duk masa tu orang duk tani terbakar. Saya lama nak sebut. Contoh ni tak sedap muka terbakar tak ada dalam ni. Dia kata jamin kita tani terbakar mula dia kata satu company dia terima tu beli terbakar kita iaitu MTC, Malaya Tobacco Company. Ingat tak? Orang dulu dia ada MTC. Tak ingat ada generasi muda ni. Hamba budak-budak lagi. MTC dia kata. Kita pergi di MTC, dia kecek tu tahun 80 hang sesuai lah. Dia kata kalau kita pergi di tempat MTC hok beli daun terbakar kan, orang kampung dia tani-tani terbakar, dia kata kanda kau bawa pergi dengan teksi dengan gapo, dia kata pergi jual di MTC. Orang lain tak beli terbakar. Tu syarikat orang putih dulu. Jadi di MTC tu dia kata pergi tengok di cermin dia kata ada sampel selah daun terbakar, dia kata. Hok grade 1, grade molek. Jadi dia nak royak kat orang kampung, terbakar hok dia terimanya supun ni. Ada dalam cermin. Kalau demo mari terbakar, pekulah sebanyak mana wak mai ngalau lelah saja. Kalau tak serupa dengan dia tolak, dia kata. Begitu juga dalam agama kita ni, sampel tak berbubuh tu ialah Nabi Muhammad, dia kata. Sedap Tok Guru ni dia bisa, dia analogi, dia tasbih dia. Dia kata orang terbakar MTC buh dalam cermin itu Nabi kita. Jadi demo buat amalan, kalau demo buat gapo kena serupa dengan hak daun terbakar tu. Kalau demo tak serupa dengan hak tu, dia kata demo perasaan seorang, dia kata. Kalau lah daun terbakar tadi MTC reject tahu dalam lokan, dia kata begitu juga amalan saya tu melekat tahu dalam lokan, tak terima dia kata. Nampak tak? Kita boleh faham selalu. Jadi sampel ni ialah Nabi kita dah. Okey. Maksudnya memperincikan perkara-perkara umum, menjadi penyokong dan penguat dan penjelas kepada kesamaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran ni hadis ni. Hamba suka buat catatan. Tugas hadis ni memperinci, penyokong, penguat, penjelas kepada kesamaran. Ni perlu hadis ni. Gapo gak hijau hadis ni? Hadis ni tadi nak perinci benda yang umum, nak menyokong benda yang ada, nak menguatkan benda yang kita berasa tak berapa kuat dan menjelaskan benda-benda yang kesamaran. Bukan Quran tu sama tak, kita sama. Ada? Kita tak nampak Quran itu sebenarnya. Jadi nak nampak ni kena pakai spek mata dia iaitu al-hadis. Oleh itu jelas bahawa hadis memainkan peranan penting dalam perundangan Islam, kerana tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis selaku penjelas dan penghurai. Mudah tu dah? Bahasa mudah tu. Artinya jika kita menerima Al-Quran sebagai panduan hidup, sudah semestinya sekaligus kita kena menerima hadis. Tu. Kuat benar huraian dia. Dia nak jelaskan makna hadis dengan Quran ni tak boleh bercerah dua ni. Ulama bersependapat, mana ittifaq, ijma' ulama ni tentang pembahagian peranan hadis dan fungsinya kepada 3 bahagian. Nombor 1, hadis sebagai penyokong dan penguat Al-Quran. Peranan ini berlaku sekiranya kandungan hadis sama dengan Al-Quran. Kadang-kadang hadis ni kita tengok serupa dengan Al-Quran. Kalau lagu tu gapo tujuan dia nak menguatkan lagi, nak menyokong. Ni misalnya hadis ni,
Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Terjemahannya, Islam dibina di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bertepatan dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran supaya mengerjakan solat, puasa, haji dan zakat. Serupa. Aqimus solah wa atuz zakah dah. Nombor 2, hadis sebagai penghura. Hak tadi dia benar-benar tular. Hak ini yang kedua, dia penghura dan menjelaskan kepada kandungan Al-Quran, sama ada dengan memperincikan perkara yang umum, menjelaskan kesamaran, mengkhususkan yang am dan menghakkan perkara yang tak ada hak. Contohnya memperincikan yang umum ialah hadis-hadis yang memperincikan cara-cara wuduk. Tengok ni. Cara wuduk dengan detail. Dalam Quran dia sebut 4 aja wuduk. Betul tak? Idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Wamsa'u bi ru'usikum. Sapu pada. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai ke buku lali. Lepas tu, hak sunat, kamu basuh pergelangan tangan, isap air dalam hidung, tak ada sebut dah. Begitu juga zakat, haji, semua benda tu diperincikan dalam hadis. Contoh mengkhususkan yang ampula, seperti penjelasan Rasulullah bermaksud kalimah zalim. Tengok. Kita tahu zalim ni buat nyayu kat orang dah. Tengok dalam ayat ni. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Kalau terjemuh ni kan, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kita rasa jauh tu. Mana boleh campur iman dengan zalim? Kalau iman dengan kufur, zalim dengan adil, dah. Kau faham tak ni? Lawan dia lah. Kita kata lawan iman ke apa? Kufur. Kalau lawan zalim, adil. Bapa pergi campur antara iman dengan zalim tu muka lain tu dah. Rupa-rupanya bila kita tengok para sahabat memahami makna zalim ni, tidak duk kita lah tak faham ni. Sahabat tak faham. Iaitu meliputi apa sahaja kezaliman, sehingga Rasulullah menjelaskan maksudnya dalam ayat tersebut ialah syirik. Sebab tu tengok Quran tu tak boleh tengok terjemuh saja, kena tengok tafsir dia. Zalim situ bukan zalim yang kita faham tak. Zalim situ makna syirik. Jadi betul lah kalau dia kata jangan hidup campur iman dengan syirik. Baru guru dia dah. Siapa dia yang riwayat syirik tu? Hadis Nabi lah. Okay. Sementara contoh menjelaskan perkara yang sama. Hak tadi hak benda sama pula nak jelas ni. Maksud kalimah al-khaytul aswadu minal fajri tu kan? Minal khaytil abyad min hatta yatabayyana al khaytul aswadi, tak ingat apa abyad tu ke khaytul minal fajr tu. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah tu ni, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sehingga nampak jelas kepada kamu benih putih dan benih hitam di waktu fajar. Bila turun ayat ni, ayat apa ni? Ayat boleh sahur. Bila boleh berhenti sahur? Turun ayat Quran dia kata makanlah, makan nak minumlah sahur tu sehingga benih putih dengan benih hitam tu jelas. Boleh beza benih putih dengan benih hitam. Jadi makan tengok ke benih putih dengan benih hitam. Tak selagi tak cerah tangan, supo lagi tak mungkin tak acing dengan lapu ni dah. Mungkin gelap nami dulu. Tengok boleh makan lagi. Kalau tengok benih putih dengan benih hitam, subuh masuk dah tu tak boleh beza lagi dah. Jangan tengok bawah lapu. Acing turun tan. Benih putih dengan benih hitam. Jadi rupa-rupanya salah. Hak duk makan selalu tak boleh makan dah tu. Habis dah waktu makan tu. Subuh dah. Maknanya ini sebagai orang panggil lapas sindiran. Nak royaknya apabila berlaku pertukaran di antara fajar. Dia kata makna dia naik fajar. Maknanya kita tak boleh makan apabila sudah naik fajar. Bukan benih putih benih hitam. Jadi maknanya hadis inilah menjelaskan benda ni.
Rasulullah menjelaskan bahawa maksud benih putih dan benih hitam di sini bukan benih putih, benih hitam sungguh. Maknanya cerah dengan gelap. Bila cerah, tak bolehlah makan. Subuh masuklah tu. Okey. Contoh menghadkan atau membataskan kepada yang tiada had ialah seperti hadis menjelaskan maksud dalam ayat 38 surah Al-Maidah. Dalam Al-Quran ni sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ni ayat Quran untuk hukum orang curi. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Bila potong tangan nak potong mana? Kalau kira ayat Quran pun di belakang nak kerak siku, nak kerak di bahu. Betul tak? Mari hadis dia royak Rasulullah menjelaskan maksud tangan di sini hendaklah tangan kanan. Lepas tu nak potong mana? Potong di pergelangan. Jangan potong sini. Kerak sini. Apa dah? Lepas tu siapa dia yang royak kerak sini? Nabi lah royaknya. Dalam Quran tak royak. Jadi kalau pakai Quran, nak hukum orang curi, Tuhan kata kerak tangan. Nak kerak mana? Nampak tak? Nampaklah makna di situlah kedudukan hadis ni. 7.33 Hadis yang menunjukkan kepada sesuatu hukum yang tidak dinaskan oleh Al-Quran. Contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai laut di mana baginda bersabda, "Huwa tuhuru ma'u al-hilu maitatu." Hak ni hukum tak ada dalam Al-Quran. Sucinya air laut dan halal bangkainya. Maknanya air laut tu suci, boleh buat ambil sembahyang, boleh buat basuh najis apa semua. Air mutlak, air laut tu. Walaupun bahasa masih. Ini rasanya bulu-bulu malu hadis pertama lagi. Babut taharah tu kan. Rasa ada dah sini belajar dulu. Bila sahabat dulu dia duduk tengah laut tu, dia berasa tak tergamuk nak ambil sembahyang dengan air laut. Ada air sebotol dua nak buat minum kan. Buat apa tak tergamuk nak ambil sembahyang, tidak berasa apa masih. Lepas tu pulaknya melekit dah. Tak sedap berasa nak ambil sembahyang. Tapi Nabi kata tak boleh. Huwa tahur ma'hu, dia kata air laut tu suci, boleh nak ambil sembahyang. Bukan sekat saja. Al-hilu maitatu, bakar-bakar hak duduk dalam tu boleh makan, tak payah sembelih. Ikan, ketan, udang ke apa. Jadi hukum ni tak ada dalam Quran. Kita tahu mari mana? Hadis ni lah. Nampak tak? Inilah beberapa peranan hadis. Begitu juga hadis yang mengharamkan memakan daging binatang liar yang bertaring. Dalam Quran tak ada ni. Nabi sebut. Okay. Kullu dhinabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap yang mempunyai taring daripada binatang buas adalah haram dimakan. Ini hadis riwayat Muslim.